A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta kurnianya Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita untuk bertemu satu hari lagi. Sudah semestinya ada tanggungjawab dan juga amanah yang perlu kita laksanakan sepanjang hari ini, dan juga kita bersyukur kerana kita dapat kembali bersama di dalam siaran langsung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Sidang penonton sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan kita manusia tak lain tak bukan sebagai hamba untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayuh sama-sama kita tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita, dan sama-sama kita adaptasikan apa yang telah kita pelajari sepanjang sebulan kita berpuasa dalam bulan Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan ianya menjadi darah daging kita dan juga menjadi semangat kita untuk meneruskan perjuangan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Sidang penonton sekalian, sebelum mana kita nak mengetahui tajuk perbincangan kita pada pagi ini, ayuh sama-sama kita alihkan sejenak pandangan kita ke layar skrin televisyen anda untuk sama-sama kita ketahui statistik terkini penularan pandemik COVID-19 di Malaysia. Sebanyak 6,075 kes baharu telah dicatatkan semalam dan 6,072 daripadanya merupakan kes penularan tempatan. Ini merupakan satu angka yang cukup tinggi dan juga menjadikan jumlah kes aktif dan juga kebolehjangkitan di Malaysia sehingga ke hari ini adalah sebanyak 47,340 kes. Dan duka cita dimaklumkan terdapatnya peningkatan kes kematian baharu iaitu sebanyak 46 kes semalam, yang menjadikan jumlah kes kematian keseluruhan adalah sebanyak 2,040 kes. Salam takziah kami ucapkan kepada keluarga keluarga mangsa di atas akibat daripada kes COVID-19 ini. Dan sidang penonton sekalian, jangkaan awal daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengatakan bahawa di awal bulan hari itu mengatakan bahawa Malaysia akan mencatatkan kes 5,000 kes sehari menjelang bulan Jun. Namun satu benda yang membimbangkan kita adalah apabila kita lihat kes terkini sebanyak 6,075 kes semalam yang telah melangkaui jangkaan asal daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi ayuh sama-sama kita terus patuhi SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan saya tahu kebanyakan daripada kita sudah pun mematuhi. Namun begitu, ada segelintir dan juga sebilangan kecil daripada kita yang masih lagi menganggap penularan kes COVID-19 di Malaysia ini sesuatu benda yang biasa-biasa dan tidak ada sebarang kaitan ataupun memberikan kemudaratan. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menyebut bahawa jangan kamu melemparkan diri kamu ke arah kebinasaan, dan baginda SAW bersabda, la darar wala dirar. Jangan kamu mencari kemudaratan dan jangan kamu memudaratkan orang lain. Ayuh sama-sama kita patuhi SOP yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, dan sekiranya kita ada ahli keluarga yang ingin keluar ke mana-mana, nasihatilah mereka untuk terus patuhi SOP. Dan kalau tidak ada sebarang kewajipan ataupun keperluan untuk keluar berada di luar rumah, pastikan kita kekal di dalam rumah. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan disiplin yang kita terus amalkan ini akan berjaya memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik berkaitan dengan satu susuk tubuh yang cukup baik, satu susuk tubuh yang cukup hebat, salah seorang daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam
iaitu Sayyidina Zaid bin Thabit. Dan insya-Allah pada pagi ini bersama dengan kita di Studio B, Studio C, Seri Pentas Bandar Utama untuk membincangkan topik ini adalah seorang ustaz ataupun seorang guru yang cukup hebat. Saya pun pertama kali bersama dengan beliau dan insya-Allah akan berkongsikan kepada kita tentang Zaid bin Thabit, iaitu yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Umar Abdul Aziz kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak Al-Fadil Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi sidang penonton sekalian rasa berseri-seri melihat Ustaz pada pagi ini. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, seperti biasa ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita pada hari ini, Zaid bin Thabit. Seperti biasa boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 1800 881677 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Insya-Allah. Jadi Ustaz, sidang penonton sekalian, tanpa buang masa lagi, ayo sama-sama kita naraikan persoalan pertama, juga merangkap mukadimah kita pada pagi ini daripada Puan Sal Rasid Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan pertama, siapakah Zaid bin Thabit dan susur galur nasab keturunannya? Dan soalan kedua, apakah keistimewaan yang beliau miliki dan mengapa Rasulullah SAW meminta beliau untuk mempelajari pelbagai jenis bahasa? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Al-Fadil Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya. Alhamdulillah kita bertemu di pentas ataupun di platform Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lalu mohon kepada sahabat-sahabat untuk ajak lebih ramai yang lain untuk mengetahui sirah tentang sahabat yang hebat, tentang insan yang hebat, Zaid bin Thabit. Siapakah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu? Semestinya beliau adalah seorang sahabat yang sangat muda. Ketika mana Nabi SAW tiba di Madinah, usianya baru lebih kurang 12 tahun ataupun 11 tahun. Sangat muda. Dan beliau adalah seorang yang sangat mengidolakan Nabi SAW. Kita akan ceritakan peringkat demi peringkat berkenaan tentang Zaid bin Thabit melalui nanti saya pasti soalan-soalan yang masuk dan tiba. Lalu beliau seorang sahabat yang sangat muda. Dan antara kelebihan beliau juga, beliau adalah penulis wahyu Nabi SAW. Bukan senang nak menjadi penulis wahyu Nabi SAW. Dan dalam masa yang sama, beliau juga adalah Syekhul Muqri'in, guru yang mengajar akan Al-Quran kerana kelebihan sentiasa berada bersama dengan Nabi ketika mana turunnya wahyu. Beliau juga daripada sudut ilmu selain daripada Al-Quran seorang yang sangat hebat. Sehingga beliau dikenali sebagai mufti Madinah secara khususnya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Selalunya kita nampak bila seseorang itu mahir dalam ilmu Al-Quran, dia mungkin mahir dalam bidang itu, tidak ilmu yang lain. Tetapi tidak Zaid bin Thabit, beliau sangat mahir dalam Al-Quran dan beliau juga adalah mufti Madinah, orang yang memberi fatwa di Madinah, lagi-lagi pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Kelebihan beliau yang kelima, lalu beliau adalah sahabat Nabi yang muda. Beliau adalah penulis wahyu. Beliau adalah guru Al-Quran kerana beliau banyak masa dengan Nabi. Beliau adalah mufti Madinah. Kelebihan beliau yang lima, beliau berkesempatan memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Nabi hampir keseluruhan Al-Quran. Ini adalah antara kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan para sahabat. Kelebihan beliau yang keenam secara ringkas sebelum kita pergi lebih detail, beliau adalah penterjemah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sangka yang berusia 12 tahun, 13 tahun, Nabi memberi kepercayaan kepada beliau untuk menjadi penterjemah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebarang bahasa tetapi bahasa Ibrani, iaitu bahasa orang-orang Yahudi Hebrew, dan juga bahasa Suryani. Ini adalah secara ringkas berkenaan tentang beliau. Daripada sudut nasab keturunan, beliau adalah Zaid bin Thabit bin Dhahhak radhiyallahu taala anhu. Ayah beliau meninggal dunia 5 tahun sebelum Nabi datang berhijrah ke Madinah dalam peperangan Bu'ath, peperangan yang paling dahsyat, peperangan terakhir yang berlaku di antara orang Aus dan Khazraj sebelum Nabi datang ke Madinah.
Nanti bila sahabat-sahabat ada masa pergi ke Madinah, boleh cari dan boleh tanya kepada penduduk Madinah di manakah Bu'ath. Dia adalah satu medan, satu tanah lapang. Dan di situlah kita nampak orang Aus dan Khazraj dilaga-lagakan oleh orang Yahudi, lalu mereka berbunuhan dengan sangat dahsyat. Sebab itu kata para ulama sirah, kalau kita perhatikan orang-orang Ansar, mereka ni tak banyak sahabat yang berusia, banyak yang muda. Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin orang Ansar zaman Nabi, Sa'ad bin Ubadah sangat muda, Sa'ad bin Mu'az sangat muda. Ada dua orang yang berusia, tetapi kedua-duanya menjadi musuh dalam selimut. Antara orang yang berusia yang survive daripada peperangan Bu'az adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, menjadi ketua munafik. Dan yang keduanya adalah Abu Ammar Ar-Rahib, ayah kepada Hanzalah, yang mana ikut kepada orang Quraisy dalam perang Uhud. Tapi kebanyakan sahabat Madinah semuanya muda. Ini adalah daripada sudut dia punya nasab keturunan. Nanti kita akan lihat kepada nama ibu beliau. Ibu beliau masuk Islam. Lalu sebab itu bila Nabi datang ke Madinah, dia adalah seorang anak yatim. Sebab itu dia sangat sayang Nabi, sangat mengidolakan Nabi SAW. Apakah keistimewaan Zaid bin Thabit? Kita telah ceritakan serba sedikit di antara 6 kelebihan tadi. Antara kelebihan beliau yang lain adalah beliau adalah seorang yang sangat-sangat berilmu. Sangat-sangat berilmu. Daripada sudut ilmu faraid, beliau terkenal bahkan daripada sabdaan Nabi. Nabi SAW bersabda, "Afradu ummati", orang yang sangat mahir dalam ilmu pembahagian harta pusaka daripada umatku adalah Zaid bin Thabit. Beliau juga seperti yang disebutkan tadi, pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang tak jauh daripada zaman Nabi, dah dilantik menjadi Qadhi Madinah, dah dilantik menjadi Mufti Madinah. Kemudian antara kelebihan beliau yang lain, yang mana beliau sempat bersama dengan Nabi dalam Ardah Al-Akhirah. Apakah itu Ardah Al-Akhirah? Ardah Al-Akhirah adalah kali terakhir Nabi memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Jibril pada bulan Ramadan tahun yang ke-10 Hijrah, beberapa bulan sebelum Nabi SAW wafat. Lalu beliau berada pada waktu itu dalam peristiwa Ardah Al-Akhirah. Lalu pada waktu itu beliau dapat tahu ayat mana, pada tempat yang mana, pada kedudukan yang mana. Ini adalah antara kelebihan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Lalu banyak lagi kelebihan Zaid bin Thabit, yang mana ini sebagai permulaan kita telah sebut nasab dia dan juga kita telah sebut kelebihan dia. Lalu ada tak di antara kita yang ada anak-anak muda umur macam Zaid bin Thabit, 12 tahun, 11 tahun, ini dia anak muda yang sangat luar biasa, selain daripada banyak lagi sahabat-sahabat muda yang lain. Ustaz pun muda, masya-Allah. Allahu akbar, Ustaz. Ustaz 32, Ustaz. 32. Masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, itu adalah di antara permulaan ataupun betul, kita ketahui di antara nasab dan juga kelebihan-kelebihan yang terdapat pada Zaid bin Thabit. Dan juga Ustaz, sebenarnya cukup seronok pada pagi ini sebab saya pertama kali mendengar berkaitan dengan Ardah Al-Akhirah. Oh, masya-Allah. Allahu akbar. Satu ilmu yang baru, dan sudah semestinya kita sidang penonton sekalian mendapat ilmu yang baru ini. Mudah-mudahan kita dapat sampaikan juga kepada sahabat-sahabat yang lain, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan persoalan berikutnya Ustaz. Daripada Puan Zaliha Haji Muhammad Nur kita. Assalamualaikum Ustaz, dai dan kru-kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, mengapakah Zaid bin Thabit begitu istimewa sekali hinggakan namanya ada disebut di dalam Al-Quran, dan hanya Zaid bin Thabit seorang sahaja yang disebut namanya dengan jelas sekali? Mohon pencerahan dari Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih, dari Kampung Setanggi, Johor Bahru. Masya-Allah. Silakan. Okey, ahlan-ahlan kepada Kak Zaliha tadi daripada Johor. Lalu saya rasa yang dimaksudkan dengan pertanyaan tentang nama sahabat yang ada dalam Al-Quran adalah Zaid, merujuk kepada surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 daripada juz yang ke-22, muka surat 423, ayat yang ke-37. Lalu di situ memang benar ada nama Zaid.
Tetapi di situ yang dimaksudkan bukanlah Zaid bin Thabit. Tetapi yang dimaksudkan di situ adalah sahabat lain yang sangat dekat dengan Nabi. Antara orang yang awal masuk Islam itulah Zaid bin Harithah. Namun tak mengapa, kita akan kongsikan serba sedikit tentang ayat 37 ini. Ketika mana pada tahun 5 Hijrah, yang rujukannya daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dan juga kitab-kitab sirah yang lain. Ketika mana pada tahun 5 Hijrah, waktu itu berlakulah peristiwa Ahzab ataupun kita kenali sebagai peristiwa Khandaq. Lalu waktu itu Nabi SAW dah ada 4 orang isteri. Nabi dah mempunyai 4 orang isteri. Akan tetapi Allah pada waktu itu nak menghilangkan satu salah faham yang dah berakar dalam kalangan orang-orang Arab Jahiliyah. Orang-orang Arab Jahiliyah percaya anak angkat adalah sama taraf dengan anak kandung. Bahkan mereka akan binkan anak angkat kepada bapa angkat. Macam contoh Zaid bin Harithah, zaman jahiliyah mereka tak panggil Zaid bin Harithah, mereka panggil Zaid bin Muhammad. Lalu sebab itu dalam permulaan surah Ahzab pun Allah dah turunkan wahyu, ud'uuhum liabaihim. Anak-anak angkat ini mesti dipanggil kepada bapa mereka, bukan kepada bapa angkat. Sebab Islam sangat menjaga tentang nasab, tentang keturunan, tentang siapakah ibu dan siapakah bapa serta sebagainya. Maka pada waktu itu, pada tahun yang ke-5 Hijrah, berlaku masalah rumah tangga di antara anak angkat Nabi Zaid bin Harithah dengan isterinya Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anhuma. Maka pada waktu itu perkahwinan itu tiba pada penghujung dia. Berlaku perceraian di antara Zaid bin Harithah dan juga Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha. Maka pada awalnya Nabi berharap perkahwinan ini tak putus. Kerana Nabi SAW tahu Allah, kalaulah perkahwinan ini terputus, Allah akan perintahkan Nabi untuk mengahwini Zainab binti Jahash. Kerana Allah nakkan secara praktikal bahawa anak angkat itu bukan anak kandung. Sebab masyarakat Arab Jahiliyah dia sampai ke tahap anak angkat punya isteri sama macam anak betul punya isteri. Bapa dia tak boleh kahwin dan sebagainya. Mereka punya tu dah menebal, dah berakar dalam kepercayaan mereka. Walaupun Islam dah kata tidak, walaupun dah turun permulaan surah Ahzab, tetapi kepercayaan tu masih ada. Maka sebab itulah akhirnya ketika mana selesai iddah pada bulan Zulqa'dah, waktu itu Nabi SAW sedang mengepung perkampungan Yahudi Banu Quraizah sebab mereka mengkhianati Nabi dalam perang Khandaq. Mereka serang Nabi daripada dalam, daripada belakang. Mereka khianat perjanjian. Maka ketika mana pada bulan Zulqa'dah tahun yang ke-5 Hijrah, Allah turunkan ayat ini, firman Allah, ayatnya panjang. Wa idh taqulu lillazi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Dan ingatlah ketika mana kamu wahai Muhammad berkata kepada orang yang Allah telah kurniakan nikmat ke atasnya, dan iaitu Zaid bin Harithah. Maka Nabi kata dengan Zaid bin Harithah, amsik alaika zaujak, tahanlah isteri kamu, wattaqillah, takutlah Allah, jangan ceraikan dia. Namun Nabi kata begitu kenapa? Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa takhshan nas. Kerana Nabi nak sembunyikan dalam hati kat Nabi, yang mana Nabi risau kalaulah Zaid bin Harithah ceraikan isteri dia, Allah akan perintahkan Nabi untuk mengahwini Zainab binti Jahash untuk menghilangkan kepercayaan karut tadi. Tapi kehendak Allah berbeza. Maka sebab itu firman Allah, falamma qada Zaidun minha watara, falamma, maka apabila qada, telah selesai, Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Thabit, minha, daripada wanita itu, iaitu Zainab binti Jahash yang kemudian yang menjadi ummul mukminin, watara, keperluan dia, maksudnya telah berlaku perceraian. Maka firman Allah, zawwajna kaha, kami nikahkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahash. Kenapa? Firman Allah, likai la yakuna 'alal mu'minin, supaya tidak lagi menjadi ke atas orang beriman harajun, rasa berat, rasa bersalah, fi azwaji ad'iyaihim,
untuk mengahwini bekas-bekas isteri daripada anak-anak angkat mereka. Itu tujuan dia. Allah sebut dalam ayat itu, tujuan dia nak menghilangkan kepercayaan itu secara praktikal. Jadi daripada ayat ni kita nampak kadang-kala praktikal itu perlu. Dan di sinilah berlakunya perkahwinan pada bulan Zulqa'dah tahun yang kelima Hijrah. Dan dua sebab tadi menjadi Nabi risau. Sebab menjadi modal untuk orang munafik mengejek Nabi, menyakiti Nabi, kerana itu adalah isteri Nabi yang kelima. Dan dia adalah bekas isteri anak angkat Nabi. Sebab itu orang yang mempelajari surah Al-Ahzab, dia akan nampak ada kedua-dua perbincangan ini. Perbincangan tentang Nabi boleh berkahwin lebih daripada 4 orang dan perbincangan tentang anak angkat. Lalu itu secara ringkas bukan Zaid bin Thabit tetapi Zaid bin Harithah. Dua-duanya Zaid. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita bahawa ayat tersebut adalah merujuk kepada anak angkat Nabi iaitu Zaid bin Harithah, bukanlah kepada Zaid bin Thabit. Di atas perbincangan kita pada pagi ini, InsyaAllah satu input dan juga ilmu yang baharu dan menjadikan pencerahan buat kita bersama, insyaAllah. Jadi sudah betul sekalian, sudah semestinya kita nak mengenali dengan lebih mendalam apakah lagi kelebihan yang terdapat pada Zaid bin Thabit. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita berehat sebentar, kembali sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan sahabat baginda SAW, anak muda yang cukup hebat iaitu Zaid bin Thabit. Jadi sudah betul sekalian, ayo terus kita patuhi SOP dan juga di dalam kita masih lagi kegembiraan, rasa gembira kita menyambut Syawal ini, jangan kita lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang berperang, sedang berjuang di Palestin sana. Ayo sama-sama kita terus mendoakan agar kemenangan Islam itu kembali tiba, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, dan kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun kita yang pada saat ini sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita bersama untuk menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan salah seorang sahabat Nabi ini dengan melaksanakan satu tugasan yang cukup mudah, iaitu menekan butang kongsi. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat bukan hanya kepada orang yang mendengar, bahkan kepada kita kerana berkongsi, insyaAllah. Jadi jom Ustaz, kita nak raikan persoalan yang berikutnya pada sahabat Facebook kita, iaitu Puan Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Soalan yang ringkas dari saya Ustaz dan Da'i. Apakah kelebihan Zaid bin Thabit di mata Rasulullah SAW? Terima kasih. #biar tahu jangan keliru Ustaz. Apakah Ustaz yang menyebabkan Rasulullah tertarik dengan Zaid bin Thabit? Silakan. Terima kasih banyak kepada Kak Meluk Ismail. Cerita pasal raya ni sedih kan. Tadi raya kat sini je Ustaz. Alhamdulillah. Sama, Ustaz. Selamat Hari Raya juga kepada semua. Lalu mohon juga sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu kongsi dan juga sebar luas. Kadang-kala kita lupa kita menjadi penyebab orang lain tahu sesuatu kebaikan, sebenarnya itu pahala. Sabda Nabi SAW, man dalla ala khair, barang siapa yang menjadi penyebab untuk seseorang itu buat sesuatu kebaikan, mungkin dengan dia kongsikan, dengan dia sharekan, maka falahu mithlu ajri fa'ilih, dia akan dapat pahala yang sama. Berbalik kepada soalan tadi tentang keistimewaan Zaid bin Thabit di mata Nabi SAW, ini hebatnya Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW boleh memberi perhatian walaupun kepada kanak-kanak. Kita biasa dengar macam mana perhatian Nabi kepada Anas bin Malik. Kita biasa dengar macam mana perhatian Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Lalu kita kena faham Zaid bin Thabit ni anak yatim. Dia tak ada bapa. Dia adalah
seorang yang mana duduk dengan ibu dia. Lalu sebab itu yang kita kena faham, Zaid bin Thabit ni sebenarnya jiran Nabi. Nabi SAW ketika mana mula-mula sampai di Madinah beberapa bulan, Nabi duduk dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ni kalau kita perasan dia adalah daripada Banu Najjar. Apa kaitan Nabi dengan Banu Najjar? Nabi SAW punya keluarga, iaitu mak kepada Abdul Muttalib. Yang mana Abdul Muttalib ni dia bukan orang Mekah. Abdul Muttalib ataupun nama asalnya Syaibah. Syaibah maksudnya uban sebab dia lahir-lahir dah ada uban. Sebenarnya Abdul Muttalib adalah orang Madinah, lahir di Madinah daripada kalangan Banu Najjar. Begitu juga mak Nabi SAW Aminah binti Wahab pun adalah orang Madinah. Lalu Banu Najjar adalah keluarga Nabi SAW daripada belah ibu Nabi dan juga daripada belah moyang Nabi SAW, mak kepada Abdul Muttalib. Lalu Zaid bin Thabit ini dia pun Banu Najjar. Dia pun Banu Najjar. Lalu kalau kita baca dalam karangan Dr. Rifat Basha, kitab yang terkenal Suwarum min Hayatis Sahabah, terjemahannya gambaran daripada kehidupan para sahabat, kita boleh nampak Zaid bin Thabit ni dia sentiasa nak dekatkan dirinya dengan Nabi. Sebab dia sangat mengidolakan Nabi SAW. Dan dia memang jiran Nabi. Kalau kita nampak pada riwayat yang ada dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi, pada bab yang menceritakan tentang akhlak Nabi, pada riwayat yang lebih kurang, riwayat yang ke-344. Lalu Zaid bin Thabit, bila ada tabi'in yang datang nak belajar dengan dia, nak tanya kepadanya tentang Nabi SAW, maka dia akan sebut adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia akan kata kuntu jarah, aku adalah jiran Nabi SAW. Sebab dia tinggal dekat dengan Nabi SAW. Dia daripada perkampungan Banu Najjar. Maka sebab itu dia sangat dekat dengan Nabi SAW. Lalu ketika mana berlakunya perang, itu adalah waktu yang dia tak boleh nak bersama dengan Nabi. Padahal dia sangat mencintai Nabi, sangat nak berada dekat dengan Nabi. Maka dalam perang Badar, Nabi SAW tak izinkan dia. Sebab waktu itu usianya baru lebih kurang 13 tahun. Nabi sampai Madinah usianya 12. Perang Badar pada tahun 2 Hijrah. Waktu itu usianya baru 13 tahun. Masih kecil. Nabi SAW tidak terima dia. Dan daripada sini juga kita boleh nampak keinginan sahabat tu. Bukannya nak pergi main game, bukannya nak pergi main bola, bukannya pada waktu tu nak pergi sekadar masjid surau. Pada waktu itu dia nak pergi berperang. Badar pula tu, yang mana antara peperangan yang pertama. Tetapi dia nak ikut Nabi SAW, tetapi Nabi tak izinkan. Tahun berikutnya, pada bulan Syawal tahun 3 Hijrah, berlaku pula perang Uhud. Waktu itu usianya 14 tahun. Lalu dia termasuk daripada kalangan 17 orang para sahabat yang mana Nabi hantar balik. Mereka ni sempat ikut Nabi keluar daripada Madinah. Sebab Uhud dengan Madinah tak jauh, lebih kurang 7 kilometer. Lalu pada hari Jumaat, pada bulan Syawal itu, Nabi keluar ke Madinah, diorang sembunyi-sembunyi ikut. Tapi ketika mana tiba di Syaikhain, yang mana sekarang ni kat situ pun ada masjid, Nabi bermalam dekat Syaikhain, Jumaat malam Sabtu itu. Dan pada waktu itu Nabi cek perbarisan. Nabi cek ada 17 orang budak-budak muda. Antaranya Abdullah bin Arqam, Abdullah bin Umar dan antaranya Zaid bin Thabit. Lalu Nabi SAW hantar dia balik kali kedua. Padahal usianya dah 14 tahun. Nabi SAW tak izinkan. Lalu kata Dr. Rifat Basha dalam kitabnya Suwarum min Hayatis Sahabah, maka waktu itu Zaid bin Thabit dia balik dalam keadaan menangis. Dia sedih, dia tak dapat bersama dengan Nabi, orang yang disayang, orang yang diidolakan. Maka pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Zaid bin Thabit dia balik ke rumah dia. Lalu ada orang yang pujuk dia. Siapakah yang pujuk dia? Kita sambung lepas ni. InsyaAllah. Jadi Ustaz, sebab apa Ustaz? Kita nak raikan pemanggil kita dahulu di talian saat ini. Iaitu Ibu Robizan Abu Bakar kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Dai. Salam ke Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa khabar? Ibu Robizan, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Dai Ustaz. Khabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan soalan pagi ni Bu. Saya nak tanya, ketika
Kan Zahid berumur 13 tahun, dia ada bertanya pada Rasulullah nak pergi ke berperang. Apakah jawapan Nabi ketika itu? Oh, okey, insya-Allah Ibu Ruizan. Terima kasih Ibu Ruizan, satu soalan ni. Sama-sama. Satu soalan yang boleh disambungkan terus Betul, dengan jawapan alhamdulillah. insya-Allah. Silakan. Okey, kasyaf Ibu Ramizan. Masya Dia tanya Allah. soalan yang mana. Okey. Lalu Nabi SAW pada perang Badar memang Nabi tolak. Nabi tolak dengan baik sebab usianya, fizikalnya dan sebagainya. Pada perang Uhud, Nabi SAW janji dengan 17 orang sahabat yang pada waktu itu usia dah 14 tahun. Sebab selalunya Nabi benarkan 15 tahun ke atas. Sebab 15 tahun dah dikira sebagai usia baligh, usia dewasa pada waktu itu. Nabi janji peperangan berikutnya Nabi SAW akan benarkan. Namun anak muda yang memerlukan kasih sayang bapa, dia tidak ada bapa, anak yatim, dan sangat mengidolakan Nabi SAW, sangat nak mendekatkan diri dengan Nabi. Kita kalaulah contoh, kita nampak orang yang mengidolakan seseorang, apa yang dia sanggup buat untuk jumpa dengan idola tu? Dia mungkin beratur. Dia mungkin pada waktu itu beli tiket yang paling mahal untuk berada dekat. Dia mungkin pada waktu itu dia buat macam-macam. Lalu ini kecintaan Zaid bin Thabit kepada Nabi SAW, dan dia seorang anak muda. Maka pada waktu itu mak dia nampak, nama mak dia adalah Nawar binti Malik, mak dia masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Maka mak dia Nawar binti Malik pada waktu itu pujuk anak dia. Mak dia berkata dengan dia, "Wahai Zaid, kalaulah engkau tak boleh dekat dengan Nabi dengan cara untuk berperang, pasti ada cara lain yang engkau boleh dekat dengan Nabi." Ini pun pengajaran untuk kita sebagai ibu bapa. Kadang-kala anak-anak kita tu ada semangat, apa jua semangat yang baik. Tapi kadang-kala kita ejek dia. Kadang-kala kita remehkan semangat dia. Kadang-kala kita menjadi penghalang tembok kepada impian dia. Padahal boleh sahaja mak kepada Zaid bin Thabit kata, "Kau tu buat apa nak perang? Kau tu dah kecil, duduk rumah ke apa?" Tapi tidak. Mak dia kata dengan dia, "Wahai Zaid, engkau cubalah fikirkan cara lain yang engkau boleh dekat kepada Nabi SAW." Dan kat sini kita nampak kata-kata sebenarnya boleh mengubah dunia. Ada beberapa ibu yang luar biasa yang kita boleh ambil pengajaran. Ibu Imam Bukhari contohnya, Muhammad bin Ismail. Sebab Imam Bukhari ni lahir dalam keadaan matanya tak boleh melihat penuh. Tak boleh melihat penuh. Hampir-hampir buta. Mak dia yang banyak pada waktu itu memberi semangat dan mendoakan untuk dia. Begitu juga dalam sejarah kita nampak peranan mak kepada Imam Malik bin Anas. Orang yang mana pada waktu itu terkenalnya mazhab Maliki. Bagaimana kalau kita tengok sejarah Imam Malik bin Anas, awalnya dia tak minat pun nak belajar agama. Dia lebih minat pada waktu itu bersyair, ghanna, menyanyi dan sebagainya. Maka mak dia pada waktu itu taklah tengking dia. Mak dia kata, "Malik, engkau pergi je duduk dekat kelas pengajian Imam Rabi'. Duduk je. Duduk je. Tak payah buat apa-apa, duduk." Daripada duduk kelas Imam Rabi' lah, Imam Malik pada waktu itu jatuh cinta dengan ilmu. Akhirnya jadi Imam Malik. Lalu kadang-kala kata-kata daripada ibu bapa itu sebenarnya boleh menjadikan anak itu luar biasa. Jadi kita kena jaga kata-kata kita. Lagi-lagi ianya adalah doa. Memang kadang-kala kita rasa geram. Kita rasa pada waktu itu macam mengada-ngada pun ya. Kau tu dah kecil, kenapa nak pergi perang? Tapi sebenarnya tidak. Kadang-kala ada sesuatu pada anak itu yang mana kita patut menjadi pemberi semangat untuk dia. Maka pada waktu itu mak dia berkata begitu, Anas bin Malik pun fikir. Mak dia bagi semangat. Apa yang boleh aku nak dekatkan dengan Nabi? Maka pada waktu itu dia cakap dengan mak dia, "Mak, rasanya mungkin dengan jalan ilmu." Mungkin dengan jalan ilmu. Sebab dia memang cepat menghafal. Dia sangat cerdik. Anas Zaid bin Thabit. Bahkan pada waktu itu usia 14 tahun, 13 tahun, dia dah hafal lebih kurang 17 surah. Dan pada waktu itu mak dia kata, "Betul ni Zaid." Mak dia raikan. Lalu mak dia jumpa dengan kabilah Banu Najjar, orang kampung itu. Mak dia kata, "Tolong bawa Zaid bin Thabit jumpa dengan Nabi untuk Nabi dengar dia punya bacaan Al-Quran." Maka pada waktu itu orang-orang kampung Banu Najjar ni kalau sahabat-sahabat biasa dengar, dia punya penempatan betul-betul dekat depan Masjid Nabawi.
Betul-betul depan Masjid Nabawi. Maksudnya bukan luar pagar. Bangunan Masjid Nabawi tempat imam keluar masuk tu, betul-betul depan itu adalah perkampungan Banu Najjar. Sebab Masjid Nabawi zaman Nabi tak besar mana. Lalu itu perkampungan Banu Najjar. Maka orang-orang Banu Najjar sentiasa bawa dijumpa dengan Nabi. Sehinggalah akhirnya pada waktu itu mereka berjaya maklumkan Nabi, wahai Rasulullah, tolonglah raikan anak kecil ni 14 tahun sebab dia ni hafal Al-Quran. Lalu walaupun dia bukan hafiz tapi dia hafal 17 surah pada tahun itu, maka Nabi SAW kata Iqra, baca. Maka dia mula baca. Daripada bacaannya itu Nabi SAW dapat tangkap dia ni memang seorang hebat. Sebab bahasa Arab dia fasih. Kemudian orang-orang Banu Najjar pun kata, wahai Rasulullah, dia ni pandai menulis. Untuk zaman itu budak-budak muda pandai menulis bukan satu benda yang senang. Sebab itu adalah zaman ummi. Walaupun sastera bahasa Arab luar biasa, tetapi kebanyakan orang adalah ummi. Mana ada sekolah, mana ada college, universiti ataupun belajar online seperti zaman sekarang. Maka pada waktu itu Nabi SAW minta untuk dia memperdengarkan bacaan Al-Quran. Saya rasa kita kena sambung lagi sedikit, Ustaz. Sebab tak sempat nak habiskan poin dia. Bagaimana dia nampak istimewa di mata Nabi SAW. InsyaAllah, Ustaz. Jadi Ustaz, untuk sambungannya tu, kita nak hold sebentar sebab kita nak raikan pemanggil kita yang berikutnya, iaitu Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman atau nama glamournya Syah dan juga Ustaz Umar ya. Daripada Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Tuan Haji Omar. Ya, selamat Hari Raya juga kepada Dai dan juga Ustaz ya. InsyaAllah. Jadi soalan saya begini, ni Syah ya. Ini nama glamour ni, kena panggil nama glamour lah. Nanti kata glamour pula ya. Jadi soalan saya begini, Ustaz. Seperti kita sedia maklum, Ustaz dah menerangkan secara panjang lebar mengenai Zaid bin Thabit ini tadi. Soalan saya lah ni Ustaz, bagaimanakah caranya Nabi Muhammad SAW membuat membangunkan apa yang dikatakan modal insan ini? Kerana kita sedia maklum banyak sahabat-sahabat Nabi ini ialah orang-orang belia, orang-orang muda, 11 tahun, 12 tahun. Sayyidina Ali 9 tahun. Begitu mantap keimanannya, begitu baik penguasaan ilmu pengetahuannya. Jadi kalau bolehlah saya nak tanya, bagaimanakah cara ataupun tip-tip yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kita Nabi SAW untuk membuat pembangunan modal insan ini begitu ketara sekali. Bukannya daripada golongan dewasa saja, tapi ini golongan muda ni bukan senang untuk kita mendidik untuk menjadi seorang pendakwah di bidang agama ini. Bukannya mudah orang muda nak menerimanya. Jadi itulah soalan saya. Ni Dai dan juga Ustaz. Selamat Hari Raya sekali lagi kepada Dai dan Ustaz dan juga ya. Semoga kita punya walaupun raya di sini saja tapi kita norma-norma baru, tapi alhamdulillah meriah juga Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Omar kita. Jadi Ustaz, kita ada dua persoalan yang kita akan jawab. Satu soalan iaitu sambungan pada penjangan tadi dan juga yang soalan kedua ada soalan pada Tuan Haji Omar kita tadi. Jadi senang betul sekalian, nak tahu jawapannya, teruskan kekal bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah sudah betul sekalian. Kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita membicarakan topik berkaitan dengan salah seorang sahabat Nabi, anak muda yang cukup hebat, iaitu Zaid bin Thabit. Ayuh, di dalam kesempatan kita mengambil ilmu ini, jangan lupa untuk kita terus patuhi SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekiranya kita ada keperluan untuk berada di luar, pastikan kita patuhi SOP, iaitu sentiasa memakai pelitup muka, pastikan penjarakan fizikal kita dengan orang lain juga kita jaga dan juga kita pelihara, dan juga dalam masa sama kita perlulah sentiasa kerap
membasuh tangan apabila kita menyentuh tempat-tempat yang kita menyentuh. Apabila kita basuh tangan cepat-cepat. InsyaAllah. Jadi saudara betul sekalian, sekiranya yang sebarang persoalan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, seperti biasa, hubungi kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita ada 2 persoalan Ustaz. Satu soalan tadi adalah berkaitan dengan sambungan daripada penyanyi tadi, dan juga soalan yang kedua itu berkaitan dengan soalan pada Tuan Haji Omar kita, berkaitan dengan bagaimana cara untuk kita nak memupuk modal insan ataupun kita nak melahirkan modal insan seperti mana anak-anak muda di zaman Rasulullah SAW. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz, terima kasih banyak Da'i. Lalu kita tadi telah tiba pada tajuk bagaimana Nabi SAW menyuruh Zaid bin Thabit untuk baca. Dan dalam kitab Suwarun min Hayati Sahabah karangan Dr. Rifa'at Bashar, maka pada waktu itu bila Zaid bin Thabit baca, Nabi SAW nampak ini budak yang luar biasa. Sebab bacaannya fasih. Dia punya kelebihan adalah menulis. Seorang yang sangat cerdik pada waktu itu, dalam keadaan tak ada pendidikan secara formal, tak ada sekolah ataupun madrasah, dia boleh mendapat sebegitu banyak daripada hafalan Al-Quran. Maka pada waktu itu terus Nabi SAW bersabda dengan dia, "Wahai Zaid, aku nak engkau untuk..." Ini adalah hadis riwayat Bukhari secara ta'liq mu'allaq dan juga riwayat Imam Baghawi. Lalu Nabi SAW perintahkan kepada Zaid, "Wahai Zaid, aku nak engkau belajar pada waktu itu bahasa Ibrani. Fa inni la amanuhum, kerana aku tidak percaya sepenuhnya kepada penterjemah-penterjemah Yahudi yang pada waktu itu menterjemahkan surat ataupun apa yang Nabi nak." Maka Zaid bin Thabit kata, "Tak ada masalah wahai Rasulullah." Dia pun mula belajar sebab dia memang cerdik. Dan dia belajar, dia bukan belajar macam kita sekadar belajar. Dia belajar untuk menjadi penterjemah. Dia belajar untuk menulis. Dia belajar untuk membaca. Dan dia belajar, Masya Allah, kata Zaid bin Thabit bila dia sendiri menceritakan kisah ini, dia belajar pada waktu itu dalam kurang tempoh 15 hari, nisfus syahar. Dia mahir. Nabi SAW hairan. Nampak. Kat sini juga kita nampak bagaimana Nabi seorang yang mana sangat pandai memilih manusia. Kita nampak ada sahabat seperti Abdul Rahman bin Auf yang mana mahir dalam bidang perniagaan. Kita nampak ada sahabat seperti Abu Bakar yang sentiasa dekat dengan Nabi. Kita nampak Nabi pilih orang seperti Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan kerana suaranya. Lalu Nabi SAW yang mana kita nampak kebolehan Nabi SAW pandai memilih manusia sesuai dengan kemahiran dia. Dan kalau kita baca dalam sirah pun, Nabi tak terus suruh dia menjadi penulis wahyu. Nabi suruh untuk dia menjadi penulis surat dan penterjemah Nabi. Kat sini juga kita boleh belajar pentingnya bahasa. Lalu antara jihad kita yang kita boleh lakukan adalah sebenarnya pada waktu itu mempelajari bahasa. Mempelajari bahasa, contohnya bahasa. Kalaulah contohnya kita nak tahu musuh, kita kena kenal bagaimana budaya mereka, bahasa mereka. Lalu sebab itu Nabi SAW perintahkan untuk belajar bahasa Ibrani. Tak lama selepas itu ada satu lagi bahasa kuno, bahasa lama, iaitu bahasa Suryani. Maka Nabi SAW kata dengan Zaid, "Wahai Zaid, ada satu lagi bahasa yang aku nak kamu pelajari." Maka dia belajar dan itu lebih kurang 17 hari. 17 hari boleh siap master dalam bahasa. Kita berapa lama nak belajar bahasa, Ustaz? Nak belajar bahasa Arab pun masih lagi Ustaz. Saya belajar bahasa Arab dah lebih 10 tahun dah. Daripada satu pondok ke satu pondok, tapi masih lagi belum mahir. Saya juga belajar bahasa Urdu, Ustaz. Bahasa Urdu. So saya belajar dekat South Africa, belajar bahasa Urdu. Tapi dah makin lupa. Bahasa Urdu pun saya belajar lama, dekat 7 tahun. Saya kalau bahasa Urdu, Ustaz, tak piar. Piar, cinta kan. Masya Allah. Okey. Betul, Ustaz. Tapi memang luar biasa. 17 hari boleh mahir dalam bahasa. Dekat sini kita boleh nilai kecerdikan luar biasa Zaid bin Thabit dan bagaimana cekap dan cepatnya Nabi SAW nampak kebolehan pada seseorang. Kat sini antara pengajaran selain daripada pentingnya kita belajar bahasa. Sebab itu anak kita banyakkan dia untuk belajar bahasa. Adapun bahasa Inggeris dah common. Mungkin kita boleh galakkan anak kita mempelajari bahasa Cina.
Saya kenal antara guru saya, orang yang banyak berjasa dalam mendidik saya, bagaimana dia ambil berat anak dia untuk mempelajari bahasa Cina. Sebab ianya adalah satu budaya yang pada waktu itu sudah makin berkembang. Lalu bahasa Cina. Mungkin lalu kita patut pada waktu itu untuk mempelajari bahasa. Sebab Nabi SAW mengambil berat tentang dia. Lalu Zaid bin Sabit 15 hari bahasa Ibrani, 17 hari bahasa Suryani. Barulah ketika mana Nabi nampak kecekapan dia, kehebatan dia, bahkan kata para ulama, ketelitian dia dalam menjawab surat, dalam menulis surat, dalam menjadi penterjemah. Barulah Nabi letakkan dia sebagai orang yang bukan lagi menulis surat manusia, tetapi surat yang datang daripada Allah. Itulah dia Al-Quran. Ada prosesnya. Dia bukan terus begitu menjadi penulis wahyu. Sebab dia antara penulis wahyu yang muda. Maka Nabi SAW letak dia sebagai penulis wahyu sehinggalah Nabi SAW wafat. Itu kisahnya secara ringkas yang diceritakan dalam kitab Suwarum min Hayati Sahabah. Berbalik kepada soalan Tuan Haji Omar tadi. Nama pun dah sama. Memang kena jawab. Lalu nama dah sama, Omar. Tuan Haji Omar, lalu soalan dia berkenaan tentang bagaimana Nabi dengan orang muda. Luar biasa. Kalaulah dalam riwayat yang saya tak sempat terjemah habis tadi, yang mana saya jadikan dalil bahawa Zaid bin Thabit adalah jiran Nabi. Riwayat 344 dalam kitab Syama'il Imam Tirmizi. Sebenarnya riwayat itu daripada anak Zaid bin Thabit, Kharijah. Kharijah bin Zaid berkata ada beberapa orang tabi'in datang jumpa dengan ayah dia. Bertanya kepada ayah dia tentang Nabi SAW. Maka ayah dia ceritakan dengan penuh emosi tentang Nabi. Sebab dia kenal Nabi daripada waktu dia kecil. Maka pada waktu itu dia jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, kuntu jarah. Aku adalah jiran Nabi SAW. Tapi daripada riwayat itu, antara pelajarannya, kata Zaid bin Thabit, adalah Nabi akan bercakap dengan kami dengan bahasa kami. Bahasa apa, Ustaz? Maksudnya Nabi pada waktu itu bercakap dengan orang muda dengan bahasa orang muda. Nabi meraihkan orang muda. Nabi tak adalah cakap padahal Nabi adalah pemimpin. Nabi tak dicakap beta, aku, perintah, suruh, tak ada. Nabi SAW akan bergaul dengan kami, kata Zaid bin Thabit, seolah-olah Nabi sebahagian daripada kami. Padahal Nabi berapa usia baginda dan Nabi pemimpin. Ashraful makhlukat, makhluk yang terbaik. Bahkan pada waktu itu seorang yang sangat-sangat hebat di dunia dan juga di akhirat. Tapi Nabi SAW letakkan kedudukan baginda pada waktu itu tidak berbeza daripada anak-anak muda. Kita boleh baca juga macam mana cara Nabi dengan anak muda pada waktu itu dalam riwayat Anas bin Malik. Nabi tak pernah tengking dia. Nabi tak pernah marah dia. Nabi tak pernah persoalkan. Kenapa buat macam ni? Lima fa'alta hadha. Kenapa buat macam ni? Kenapa tak buat macam ni? Nabi tak pernah begitu. Sebab Nabi bukannya pada waktu itu menjadi orang yang menyuruh. Jadi orang yang suruh ni senang, Ustaz. Suruh senang, Ustaz. Senang sangat, Ustaz. Anak kita suruh contohnya saya ada anak kan beberapa orang, 3 orang. Kita kata Aminah buat ni, suruh senang. Betul. Tapi kita kena faham tak ada manusia yang suka disuruh. Betul. Walaupun anak tu 3 tahun sekalipun, anak kita dia tak suka disuruh. Tapi apa yang kita boleh belajar daripada Nabi, sahabat-sahabat, sebenarnya leadership. Nabi bimbing untuk buat macam mana. Nabi SAW galakkan untuk mereka buat macam mana. Nabi tunjukkan jalan nak buat macam mana. Ini yang susah. Ini yang bukan orang luar, ibu bapa pun kadang-kala tak nak buat. Tunjukkan. Macam Zaid bin Thabit, Nabi tunjukkan, Zaid, belajar bahasa ini kerana bahasa ini sangat penting. Akan tiba masanya bahasa ini diperlukan dan pada waktu itu engkau akan menjadi orang yang penting. Lalu dia pun belajar. Dia nampak masa depan. Nabi terangkan. Begitu juga. Lalu sebenarnya untuk mendidik modal insan, dia tak boleh menjadi tenaga pengajar. Tak boleh. Dia tak boleh menjadi sebagai guru. Dia tak boleh menjadi sebagai orang yang sekadar menyuruh. Buat begitu, buat begini, tak boleh.
Dia macam mana riwayat 344 dalam Syama'il itu dan riwayat itu diletakkan dalam akhlak Nabi oleh Imam Tirmizi. Dia kena bersama dengan anak muda. Dan ini bukan senang nak bersama dengan anak muda. Lalu bersama ke tahap kalaulah contoh anak muda tu main bola. Kita kena main bola sekali. Kita tak boleh tunjukkan kita berbeza. Kalaulah contohnya, asalkan benda tu bukan haram. Contohnya kalaulah anak muda tu dia main game. Kita kena main game sekali. Pada waktu itu kena raikan. Benda yang haram kita tak boleh raikan. Kita kena pada waktu itu jadikan pada waktu itu kita sebahagian daripada anak muda. Walaupun dah lah tak muda Ustaz. Dah berusia. Tapi itu dakwah sebenarnya. Sebab manusia bila dia merasa dirinya asing daripada orang tertentu, macam mana dia nak terima? Lalu Nabi SAW dalam riwayat 344 ni, perkataan Zaid bin Thabit itu sangat mendalam. Dia kata adalah Nabi seperti sebahagian daripada kami. Macam mana? Bererti Nabi tak pernah marah. Kalau kita nampak riwayat Anas bin Malik, Nabi tak pernah bersoal. Kenapa buat macam ni? Kenapa tak buat macam ni? Ini kadang-kala masalah besar yang ada pada kita yang dah berusia ni. Kita nak anak itu ikut cara pemikiran kita. Padahal kita zaman berbeza. Kita nak anak kita itu ikut cara pelajaran kita. Padahal zaman berbeza. Sepatutnya berbeza itu kehidupan mereka. Kita kena letakkan diri kita pada kehidupan mereka. Dan ini tak ada orang nak buat. Kenapa? Sebab pada waktu itu dia kena buat pengorbanan. Emosi dia, masa dia. Dan inilah yang ada pada Nabi SAW. Sangat luar biasa. Sebab itu kita nampak bagaimana sahabat boleh menjadi sahabat. Sebab itu ada satu juga ayat yang menarik dalam juz yang keempat Ustaz. Ayat itu firman Allah menegaskan kepada Nabi, walau kunta fadda, wahai Muhammad adalah jika kamu seorang yang kasar bahasa, seorang yang kasar bahasa, ghalidhal qalb, seorang yang keras hati. Kalaulah kamu ada dua sifat ini wahai Muhammad, fizikal kamu kasar, dalaman kamu kasar, Allah berjanji lan faddu, la pasti in faddu, para sahabat yang sayangkan kamu ini akan tinggalkan kamu. Min haulik, akan tinggalkan kamu. Lalu wahai Muhammad, kalau sahabat buat salah, fa'fu anhum, maafkan mereka, jangan marah mereka. Wastaghfir lahum, mohon keampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil arm, sentiasa hargai pandangan mereka dengan bermusyawarat. Lalu daripada ayat-ayat seperti ini kita nampak sebenarnya ianya bukan benda yang mudah. Ianya mesti bersama dalam untuk membina manusia itu. Sebab manusia itu akan jadi luar biasa kalau kita bersama dengan dia. Macam contoh Zaid bin Thabit. Kalaulah Nabi tak beri masa kepadanya seperti mana yang Nabi beri masa, kita mungkin tak sebut tentang dia. Berapa banyak masa yang kita beri untuk anak kita mungkin. Berapa banyak masa yang kita luangkan untuk anak muda yang kita nak dakwah mungkin. Lalu sebenarnya masa tu yang kita tak bagi, kebersamaan itu yang kita tak bagi, leadership tu yang kita tak ada. Kita nama bapa, nama ibu, nama atuk, tapi kita tak ada leadership macam Nabi SAW. Itu pandangan saya. Saya pun tak sempurna, tapi banyak belajar daripada sirah Nabi SAW. Jadi insya-Allah Ustaz, satu kupasan yang cukup menarik Ustaz dan cukup luar biasa, di mana baru kita tahu Nabi tak pernah menyuruh, tetapi Nabi membimbing dan juga menunjukkan cara. Harap mudah-mudahan itu memberikan inspirasi buat kita bersama untuk di dalam kita mendidik anak-anak kita di masa depan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan Datuk Haji Omar kita. Dan Ustaz, kita nak raikan persoalan berikutnya boleh Ustaz? Baik, insya-Allah. Insya-Allah daripada Puan Rohaya Arifin. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Moga dalam kasih sayang Allah. Amin rabbil alamin. Soalan saya, apakah 11 surah yang dihafal oleh Zaid bin Thabit ketika beliau bersama Rasulullah di usia 13 tahun? Adakah dia juga antara sahabat kesayangan Rasulullah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih daripada Sekincan Selangor. Daripada Sekincan Selangor. Orang Selangor kita. Selangor kita. Okey, terima kasih banyak kepada yang bertanya. Lalu daripada catatan yang ada dalam riwayat Imam Bukhari secara muallaq, secara ta'liq, dan juga yang ada dalam catatan Imam Baghawi dan juga riwayat-riwayat yang lain, tak disebut dengan jelas apakah surahnya. Tak disebut dengan jelas. Sebab perawi kepada semua riwayat ini Zaid bin Thabit sendiri.
dan dia tak cerita apakah surahnya. Daripada sudut bilangan surah pun berbeza pendapat. Saya lebih suka mengambil pandangan 17 sebab itu yang dinukilkan oleh Imam Baghawi dan juga Imam Bukhari secara ta'liq dan juga Imam Abu Ya'la dalam kitabnya. Tapi memang betul-betul ada pandangan yang mengatakan 11, ada juga pandangan yang mengatakan 16, tetapi selalunya pandangan yang lebih terkenal adalah 17 surah yang dia hafal waktu dia datang jumpa dengan Nabi SAW. Kat sini juga kita boleh nampak nilai orang yang ada ilmu Al-Quran. Dan sebab itu sahabat-sahabat, kalaulah kita ada anak, lalu jadikanlah anak itu adanya ilmu Al-Quran. Dan kalaulah kita mampu, jadikanlah seorang anak kita paling kurang yang pada waktu itu mahir dalam ilmu Al-Quran. Dengan menghafalnya mungkin, dengan bacaan dia mungkin, dengan pemahaman dia mungkin. Kerana sebenarnya Al-Quran itu macam Nabi SAW sebut, ianya memuliakan sebahagian orang. Sabda Nabi SAW, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwama. Allah muliakan sebahagian orang melalui Al-Quran. Wa yada'u bihi akharin. Dan ada juga orang yang Allah hinakan melalui Al-Quran. Lalu Al-Quran memuliakan manusia. Lalu sebab itu 17 surah itu menjadi permulaan kepada Zaid bin Thabit untuk kenal Nabi SAW dan Nabi mendekatkan dia kepada diri baginda. Adakah dia orang kesayangan Nabi? Semestinya. Bahkan semua sahabat Nabi SAW kenal. Saya tak pernah boleh bayang macam tu. Nabi boleh kenal setiap sahabat Nabi SAW. Ada seorang yang saya sangat kagum, salah seorang daripada guru saya, dia ada anak murid yang ramai. Walaupun pada waktu itu yang dia ajak adalah bidang perniagaan, tapi dia boleh kenal nama anak murid dia. Saya pernah jadi imam beberapa tahun, Ustaz. Nak kenal nama jemaah bukan senang. Lalu sebenarnya semua sahabat Nabi sayang, ya, beliau seorang yang dekat dengan Nabi. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan memberikan penjelasan kepada kita bersama berkaitan dengan bilangan surah yang dihafal dan juga berkaitan dengan betapa Nabi sayang kepada sahabat-sahabat baginda. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, banyak lagi yang kita akan bualkan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebentar sahaja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan salah seorang sahabat baginda SAW, iaitu Sayyidina Zaid bin Thabit. Kita sudah pun mengenal susur tubuh ini sehinggalah saat bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan ataupun memberi arahan kepada Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Hebrew ataupun Ibrani dan juga bahasa Suryani. Jadi kita nak tahu lagi dengan lebih lanjut, sebab kita pada pagi ini insya-Allah kalau boleh nak tahu sampailah saat kewafatan beliau. Jadi insya-Allah sudah betul sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, hubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen anda. Mudah-mudahan soalan-soalan yang baik kita akan ajukan kepada Yang Berbahagia Ustaz untuk mendapatkan jawapannya bersama, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih ke persoalan berikutnya daripada Facebook kita, daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaid bin Thabit telah diminta untuk mempelajari bahasa-bahasa yang lain supaya surat-surat perutusan baginda Nabi tidak boleh ditokok tambah oleh orang lain. Soalan saya, apakah bahasa-bahasa yang dikuasai oleh Zaid bin Thabit dan bagaimanakah cara beliau mempelajari bahasa-bahasa tersebut? Adakah beliau merantau ke negara lain atau bagaimana? Terima kasih atas pencerahan. Sama-sama. Silakan. Masya-Allah. Terima kasih banyak kepada Kak Intan Zurina. Lalu, masya-Allah, soalan yang baik. Lalu kita dah mula minat tentang bahasa dan itu salah satu bidang yang patut diceburi oleh umat Islam secara langsung ataupun tak langsung, kerana dengan bahasa kita boleh mengenali sesuatu bangsa dan juga sesuatu budaya. Lalu berkenaan tentang apakah bahasa yang dipelajari oleh Zaid bin Thabit,
yang beliau ceritakan dalam riwayat-riwayat yang kita nampak, sebab kebanyakan cerita tentang Zaid bin Thabit beliau ceritakan sendiri. Maka antaranya pada waktu itu adalah bahasa Ibrani. Itu bahasa yang mula-mula beliau belajar dalam tempoh nisfus syahar, separuh bulan, iaitu 15 hari. Kemudian bahasa yang kedua yang Nabi guide dia, yang Nabi minta dia untuk dia belajar adalah bahasa Suryani, iaitu bahasa yang sebahagian mengatakan bahasa untuk Injil ataupun bahasa yang kuno, yang lama juga. Lalu itu bahasa kedua yang beliau belajar. Inilah dua bahasa yang beliau belajar. Adakah beliau berhijrah ke negara lain ataupun beliau pergi ke tempat lain? Jawapannya beliau belajar di Madinah. Sebab Madinah pada waktu itu masih lagi banyak orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi terutamanya. Sebab kita tahu waktu Nabi sampai di Madinah, ada 3 kelompok besar Yahudi. Yahudi Banu Nadir yang mula-mula kena usir kerana pada waktu itu membunuh sahabat Nabi SAW selepas daripada perang Badar. Yahudi Banu Qainuqa. Yahudi yang kedua yang kena usir adalah Yahudi Banu Nadir ketika mana pada tahun 4 Hijrah. Dan Yahudi yang terakhir yang kena bahkan dijatuhkan hukuman adalah orang-orang Yahudi Banu Quraizah kerana mengkhianati Nabi pada perang Khandaq. Lalu pada waktu itu banyak ilmuwan-ilmuwan Yahudi, pakar-pakar bahasa, yang mana kebanyakan bahasa ini memang diketahui oleh orang Yahudi, Ibrani dan Suryani. Maka Zaid bin Thabit belajar di Madinah sahaja daripada orang-orang yang Nabi minta untuk dia belajar. Dia tidaklah berhijrah ke negara yang lain, lagi-lagi pada waktu itu faktor usia dia. Beliau sangat muda. Waktu Nabi wafat pun usianya baru 22 ataupun 21 tahun. Maka beliau banyak belajar di Madinah. Saya harap dapat menjawab insya-Allah. Kerana itu sahaja yang ada dalam catatan dan sekadar pengetahuan saya. Mungkin ada yang lebih, tapi itu sahaja Al-Fadhil Ustaz. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Kak Intan Zurina kita sebentar tadi. InsyaAllah. Iaitu bahasa Ibrani selama 15 hari. Betul. Dan juga bahasa Suryani selama 17 hari dipelajari oleh Zaid bin Thabit di Madinah sendiri. Mudah-mudahan menjawab persoalan. Dan Ustaz, kita pada saat ini ada pemanggil di talian iaitu Tuan Haji Ismail kita. Assalamualaikum Tuan Haji Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Mak Aizah Batin. Mudah-mudahan sihat selalu Tuan Haji Ismail kita. Sihat. InsyaAllah silakan soalan. Soalan macam ni Ustaz. Ketika Zahid bin Thabit bersolat berjemaah dalam usia kanak-kanak, adakah beliau ni diletakkan di saf belakang oleh Nabi seperti mana yang kita lakukan oleh kanak-kanak sekarang ni? Itu je soalan saya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menarik. Berkaitan dengan soft kanak-kanak ni Ustaz. Sekarang ni kalau kita tengok ada tok siap kata ni sunat belum? Tak sunat lagi duduk belakang. Bagaimana Ustaz? Adakah perkara yang sama berlaku di zaman Nabi Ustaz? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertanya, lalu memang benar soft kanak-kanak turutannya adalah selepas daripada soft dewasa yang lelaki. Itu berdasarkan riwayat-riwayat dan juga sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Namun ketika mana kanak-kanak itu ada pengetahuan ilmu, lagi-lagi tentang Al-Quran dan juga fiqh, maka kadangkala Nabi SAW letakkan dia sebagai imam. Contohnya bukan Zaid bin Thabit, tetapi seorang sahabat yang lain, tak silap saya nama dia Amr bin Salamah. Amr bin Salamah, tak silap saya. Nabi SAW lantik dia sebagai imam sebab daripada kalangan penduduk pada waktu itu dialah yang paling afqah. Dia yang paling banyak pengetahuan tentang Al-Quran dan seorang yang banyak pengetahuan. Lalu Nabi lantik dia menjadi imam. Bukan kat Masjid Nabawi, tetapi dekat tempat solat, dekat masjid kampung dia. Dan ada juga kita nampak riwayat-riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Walaupun Abdullah bin Abbas adalah seorang yang berilmu, tetapi Abdullah bin Abbas dia kadang-kala pun solat di bahagian belakang. Lalu sebenarnya Nabi SAW secara umum guidelines dia adalah saf kanak-kanak pada waktu itu adalah selepas daripada saf lelaki. Kecuali berdasarkan riwayat Nabi SAW, liyalini, hendaklah dekat dengan aku, hampir dengan aku, al-aqra'. Orang yang mahir dalam Al-Quran, sebahagian besar para ulama menafsirkan al-aqra' maksudnya al-afqah, orang yang mahir dalam bidang fiqh, maka hendaklah dia dekat dengan Nabi dengan saf depan. Daripada riwayat yang Nabi menyuruh kanak-kanak letakkan di belakang.
dan juga daripada riwayat yang kita nampak pada waktu itu kanak-kanak di dekat Nabi suruh mendekatkan orang berilmu. Mungkin satu konklusi yang kita boleh jumpa adalah ya, tidak salah bahawa kanak-kanak untuk masuk dalam saf dewasa dengan syarat pada waktu itu dia memang dah tahu hukum ahkam. Sebab dalam riwayat itu Nabi sebut liyalini, hendaklah dekat denganku al-aqra, orang yang mahir dalam Al-Quran. Cumanya para ulama hadis menafsirkan al-aqra dengan al-afqah, orang yang mahir dalam bidang fiqh. Lalu kalaulah anak-anak itu pada waktu itu memang ada pengetahuan tentang solat, daripada sudut kebersihannya, syarat-syarat sebelum sah solat supaya pada waktu itu tidak ada najis pada badannya dan sebagainya, daripada sudut pergerakan solat dia tahu, dia tidak bermain dalam saf, dan pada waktu itu dia memang tahu apa peraturan-peraturan solat, maka pandangan saya tidak mengapa untuk dia masuk dalam saf. Bahkan ada dalam perbincangan fiqh, kalaulah pada waktu itu seseorang dah masuk dalam saf, walaupun dia anak kecil, tak boleh pindahkan dia ke saf lain. Tapi dengan syarat begitu, dia tahu tentang hukum ahkam solat. Ada pula kalaulah anak itu dia tak tahu tentang hukum ahkam solat, dia mungkin bermain, ataupun mungkin pada waktu itu dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan mengganggu khusyuk ataupun konsentrasi jemaah lain dalam solat, maka hendaklah ibu bapa pada waktu itu letakkan anak pada tempatnya, ataupun kalaulah risau maka letakkan pada hujung, maksudnya pada saf hujung, kerana kita kena meraihkan juga orang lain. Bayangkan Imam Nawawi menyebut adalah makruh untuk membaca Al-Fatihah dengan kuat sehingga mengganggu orang lain. Padahal Al-Fatihah itu rukun qauli. Dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi menyebut. Tapi makruh pada waktu itu dengan bacaan yang kuat sehingga mengganggu orang lain. Dia kadar bacaannya adalah kalaulah kita bersendirian tak ada bunyi bising, kadar mana kita boleh dengar pada telinga kita, kadar itu sahaja. Tak terlalu kuat kerana akan mengganggu khusyuk orang lain. Kalaulah benda yang wajib macam rukun qauli itu dia adalah makruh bila mengganggu konsentrasi orang lain, apatah lagi kalau disebabkan darah daging kita mungkin, anak-anak kita mungkin. Lalu saya faham kadang-kala ibu bapa nak anak dekat dengan dia. Persoalannya adakah kita dah didik anak kita tentang berjemaah, meraihkan orang lain yang solat, tentang hukum ahkam solat dan sebagainya. Kalau ya, maka pada waktu itu yang menjaga pentadbiran masjid dan surau mungkin boleh membenarkan. Sebab supaya kanak-kanak itu dia dah tahu, kalau letak belakang pun nanti dia main, tapi letakkan pada satu sudut, mungkin di kiri ataupun kanan. Okey, tapi kalaulah kanak-kanak itu memang tak tahu, dia pergerakan solat pun dia main, pada waktu itu yang lain pun dia main, ibu bapa sendiri tahu sebab ibu bapa yang mendidik, maka pada waktu itu hendaklah ibu bapa berlapang dada untuk letakkan di belakang supaya tidak mengganggu konsentrasi orang lain, khusyuknya orang lain. Itu sekadar pandangan saya. Sebenarnya dah ada guidelines dah daripada pejabat mufti wilayah dan juga daripada pejabat mufti. Lalu kita kena gabungkan kedua-dua riwayat. Kita tak boleh lihat kisah Ammar bin Salamah dan kita terus hukum padahal ada riwayat yang lain, dan kita tak boleh pada waktu itu ambil satu riwayat kita gabungkan. Memang Nabi suruh letak belakang, tetapi ada juga Nabi sebut orang yang tahu tentang sesuatu dimajukan ke hadapan. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, satu guideline yang telah ditunjukkan kepada kita, dan juga sebenarnya pejabat-pejabat agama, majlis-majlis agama setiap negara pun sudah pun memberitahu kepada kita cara bagaimana untuk kita punya susunan soft tersebut. Jadi kalau kita yakin anak kita tu tak menyebabkan gangguan, maka tidak mengapa untuk kita letakkan sekali dengan soft dewasa. Tetapi sekiranya anak kita ni duduk kat dalam soft tu sambil menggaru-garu badan sehingga mana mengganggu kekhusyukan ahli jemaah yang lain sedang bersolat, maka lebih baik kita untuk asingkan, ya Ustaz, asingkan daripada soft orang dewasa. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Tuan Haji Ismail kita sebentar tadi. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak balik persoalan berikutnya. Baik, daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Umar bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan mencadangkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Sayyidina Abu Bakar mengarahkan kepada Zaid bin Thabit supaya mengetuai
kumpulan mengumpulkan Al-Quran dibantu dengan Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab dan juga Uthman bin Affan. Soalan saya, mengapa Saidina Abu Bakar memilih Zaid bin Thabit sebagai ketua berbanding sahabat yang lain? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Satu soalan yang cukup baik, Ustaz. Silakan. Baik. Masya Allah. Soalan ini panjang sedikit. Tapi kita tengok mana yang sempat kita kupaskan, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Faizal yang bertanya. Moga Allah merahmati sahabat-sahabat yang sentiasa bersama dalam program Tanyalah Ustaz. Saya nampak Masya Allah banyak orang yang mana bersama dalam program Tanyalah Ustaz. Sama ada di kaca TV dan juga di Facebook page Tanyalah Ustaz. Lalu ini satu petanda yang baik tentang ilmu dan cinta pada ilmu. Lalu persoalannya tadi berkenaan tentang kenapa Zaid bin Thabit dipilih. Lalu kisah ini diceritakan sendiri oleh Zaid bin Thabit dalam riwayat Imam Bukhari. Kata Zaid bin Thabit ketika mana berlakunya perang Yamamah. Perang Yamamah ini adalah perang melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab dalam kitab Tarikhul Khulafa Imam Jalaluddin As-Suyuti waktu itu usia dah 120 tahun. Tetapi dia mengaku Nabi. Waktu Nabi hidup lagi dia dah mengaku Nabi. Musailamah Al-Kadzab pendusta besar. Maka pada waktu itu Saidina Abu Bakar sebagai khalifah menghantar pasukan pada waktu itu untuk membanteras akan gejala Nabi palsu ini. Lalu banyak sahabat yang syahid sebab tentera Musailamah ni ramai. Tenteranya lebih kurang 20,000 orang daripada kalangan penduduk-penduduk Banu Hanifah. Mereka ta'assub dengan pada waktu itu Musailamah Al-Kadzab. Maka mereka percaya padanya, lalu lebih kurang 20,000 orang tentera dan tentera Islam tidaklah sebanyak itu, hanya berjumlah beberapa ribu sahaja. Dalam peperangan itu banyak qurra yang syahid, orang-orang yang mahir dalam Al-Quran. Dan pada waktu itu kehilangan para qurra adalah sesuatu yang besar sebab Al-Quran ada pada dada mereka. Mereka ini dah syahid banyak ketika mana peristiwa Ma'unah. Peristiwa Ma'unah yang berlaku pada tahun 4 Hijrah, yang mana daripada situlah kita nampak Nabi SAW buat kunut nazilah sebab mereka mengkhianati. Mereka datang dengan Nabi, mereka kata, "Wahai Rasulullah, kami nak minta guru untuk mengajar kami Al-Quran." Tapi kemudian mereka bunuh semua sahabat itu. Daripada 70 orang, mereka bunuh 68 orang. Seorang sahabat lebih bernilai daripada yang bukan sahabat. Sebab mereka tahu banyak benda tentang Nabi SAW. Maka dalam riwayat Bukhari tersebut, maka pada waktu itu Umar bin Khattab jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sebab Umar bin Khattab ni penasihat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, "Wahai Khalifah, telah banyak qurra yang meninggal dunia, aku berpandangan telah tiba masanya untuk kita kumpulkan Al-Quran." Dia bukan lagi tulis. Pada waktu itu sekadar kumpul jam'ul Quran. Maka waktu itu Abu Bakar berkata, "Wallahi aku tak akan buat demi Allah kerana ini sesuatu yang Nabi tak pernah buat." Namun Umar bin Khattab tak putus asa, dia berterusan memberi pandangan, memujuk dan sebagainya sehingga akhirnya Abu Bakar percaya itulah benda yang betul untuk dia buat. Maka mereka tiba nak jemput siapa untuk menjadi pengumpul Al-Quran ini. Maka pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar panggil Zaid bin Thabit. Ada 2 orang yang mahir dalam Al-Quran. 2 orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Kerana Abdullah bin Mas'ud, beliau sendiri meriwayatkan tak ada satu bahagian pun dalam Al-Quran kecuali aku tahu bilakah ia turun, pada waktukah ia turun dan pada keadaan apakah ia turun. Dan ini kita akan sambung selepas daripada ini, insya-Allah. Insya-Allah. Ini sedang sekalian, kita baru tahu tentang salah seorang daripada 2 tokoh hebat dalam Al-Quran, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Nak tahu yang kedua dan juga rentetan kisah berikutnya tentang penggunaan Al-Quran, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Jangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Terus patuhi SOP, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah.
Alhamdulillah sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru secara langsung pada pagi ini. Alhamdulillah membincangkan topik berkaitan dengan Zaid bin Thabit. Terima kasih sidang betul sekalian kerana masih lagi kekal bersama dengan kami di TV9 dekat di hati. Mudah-mudahan dengan dekatnya hati kita di TV9 ini, maka tertaut juga hati kita untuk terus membela dan juga menjaga nama baik agama kita, yakni Islam yang suci ini, insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, kita masih lagi mencakap topik berkaitan dengan Zaid bin Thabit, dan sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan seperti biasa, boleh untuk hubungi kami terus di talian 1800 881677 ataupun boleh menerusi laman media sosial resmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan kepada sidang penonton sekalian yang sedang menyaksikan melalui live Facebook kita, jangan lupa untuk menjalankan tanggungjawab kita di dalam menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayuh sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat agar ianya berkekalan, insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, sebelum ini kita berhenti berehat sebentar tadi, kita masih lagi nak mendengarkan lagi penceritaan dan juga ulasan daripada Yang Bagus Ustaz berkaitan dengan proses pengumpulan Al-Quran, Ustaz. Dan Ustaz tadi berhenti di topik berkaitan dengan Abdullah bin Mas'ud yang merupakan salah seorang tokoh Al-Quran, Ustaz. Jadi Ustaz, boleh Ustaz teruskan, silakan. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz. Masya-Allah, saya pun dah lupa saya berhenti kat mana tadi. Lama kita ni. Okey, terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz. Kita berhenti dekat tokoh yang mahir dalam Al-Quran. Lalu semestinya sahabat yang hafal Al-Quran ada ramai. Yang hafal Al-Quran ada ramai, 30 juz yang hafal di dada. Tetapi ada dua orang sahabat yang dikenali sebagai sahabat yang mempunyai pengetahuan luar biasa dengan Al-Quran. Dia bukan sekadar pada waktu itu dia hafal, tetapi dia mengetahui sababun nuzul, dia mengetahui maksud dan perkataan dia punya tafsiran. Dan orang itu antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lalu siapakah orang yang kedua? Kata para ulama, orang yang kedua adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Lalu inilah antara dua orang yang mempunyai pengetahuan luar biasa tentang Al-Quran. Sebab itu kata para ulama sirah, ketika mana pada kebanyakan waktu Zaid bin Thabit diutamakan berbanding dengan Abdullah bin Mas'ud, asalnya Abdullah bin Mas'ud dia pun terasa. Dia terasa sebab dia memang mahir dalam Al-Quran. Tetapi ketika mana para khalifah terangkan kenapakah mereka pilih Zaid bin Thabit, maka pada waktu itu dia boleh terima. Lalu ketika mana Umar bin Khattab dan Khalifah Abu Bakar pada waktu itu berbincang siapakah yang kita nak lantik mengetuai projek ini, mengumpulkan Al-Quran, maka nama yang keluar pada waktu itu adalah Zaid bin Thabit. Kita akan baca Abu Bakar radhiyallahu taala punya reason, punya sebab kenapa dia pilih Zaid bin Thabit. Maka pada waktu itu Zaid bin Thabit dipanggil. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu terangkan kepadanya mula-mula, wahai Zaid, sesungguhnya perang ini perang Yamamah, perang yang sangat dahsyat. Jika ada masa nanti kita kupaskan tentang peperangan Yamamah. Peperangan ini telah mengambil banyak nyawa, terutamanya mereka yang mahir dan qari dalam Al-Quran daripada kalangan para sahabat. Dan sesungguhnya aku dan Umar bin Khattab berpandangan perlunya untuk Al-Quran dikumpulkan. Awalnya Zaid bin Thabit dia tak boleh terima. Dia kata, wahai khalifah, bagaimana mungkin kau nak buat benda yang Rasulullah tak pernah buat? Yang mana Nabi SAW tak pernah kumpulkan Al-Quran. Maka pada waktu itu Abu Bakar pujuk, terangkan, sehinggalah akhirnya Zaid bin Thabit terima. Daripada sini antara pengajaran yang kita boleh dapat, kadangkala kalaulah kita memang layak untuk sesuatu tugasan itu, maka pada waktu itu kita kena ambil walaupun ianya berat. Macam manakah beratnya untuk kumpulkan Al-Quran ni? Berat sangat. Bukan senang nak kumpulkan Al-Quran. Pada waktu itu berada pada simpanan sahabat yang berbeza. Sebab setiap sahabat mana ada yang 24 jam dengan Nabi. Pada waktu itu ada yang datang sekejap dengan Nabi, dapat 1-2 ayat, dia balik ke kampung dia. Ada yang pada waktu itu dapat 1-2 surah, pada waktu itu dia ada tugasan dia. Kerana wahyu dia bukan ada appointment. Jibril maklum dengan Nabi, wahai Rasulullah, 6.30, 8.30 wahyu turun. Waktu tanyalah Ustaz. Tak ada. Lalu tak ada. Dia tak ada appointment. Dia datang tiba-tiba.
Maka pada waktu itu baginda pada waktu itu Zaid bin Thabit terima. Namun antara kata-katanya yang luar biasa, dia berkata, wallahi, demi Allah, lau kallafuni, kalaulah Khalifah Abu Bakar dan Umar memerintahkan aku binaqli jabalin, untuk pindahkan satu gunung daripada satu tempat ke tempat yang lain, nescaya itu lebih mudah daripada tanggungjawab untuk mengumpulkan Al-Quran. Satu tanggungjawab yang besar, satu amanah yang besar. Daripada sini juga kita boleh belajar sebenarnya orang yang ada Al-Quran, dia ada amanah besar dalam diri dia. Dan Nabi pun dah beri pesanan yang mana Al-Quran itu dia adalah lebih cepat menghilangkan diri asyaddu tafalluta daripada unta yang tak jinak. Unta yang tak jinak, kalaulah kita tak ikat dia, dia terus hilang. Dia terus hilang. Walaupun kita bagi dia makan ke minum ke breakfast ke lunch, dia terus hilang. Sebab itu sifat unta yang tak jinak. Lalu Nabi sebut lebih dahsyat daripada unta yang meloloskan diri adalah pada waktu itu orang yang ada Al-Quran. Al-Quran akan lebih cepat hilang. Sebab itu Al-Quran ini adalah amanah. Tahniah kepada sahabat-sahabat yang ada sedikit sebanyak ilmu daripada Al-Quran. Baca, jaga, pelihara, jangan dilupakan dia. Sebab dia akan hilang. Maka pada waktu itu Zaid bin Thabit nak menunjukkan beratnya tugas tersebut. Dan kita nak kembali kepada soalan tadi, kenapa Sayyidina Abu Bakar pilih Zaid bin Thabit? Kenapa tak Abdullah bin Mas'ud? Maka dalam riwayat Bukhari ini, kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Abu Bakar, innaka syabun akilun wala nattahimuk wa qad kunta taktubal wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, antara sebabnya sesungguhnya engkau ini syab. Syab ni macam ustaz lah, muda. Oh, Masya Allah. Macam orang muda. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, engkau ni muda. Sebab waktu Nabi wafat, usia dia lebih kurang, kalaulah waktu Nabi tiba di Madinah, usianya 12 tahun ataupun 11. Bererti bila Nabi wafat, usianya 21 ataupun 22. Abu Bakar menjadi khalifah tak lama, radhiyallahu anhu, hanya 2 tahun lebih. Katakanlah peristiwa ni berlaku di hujung pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Waktu itu usianya baru 23-24. Sangat muda. 23-24. Kita 23-24 kat mana Ustaz? Ini tugasan dia. Usia dia sangat muda. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, kami pilih kamu keistimewaan. Kenapa Sayyidina Abu Bakar pilih? Kerana engkau adalah syab, seorang pemuda. Dan kemudian sifat kamu yang kedua yang Abu Bakar sebut, akil. Engkau adalah seorang yang cerdik. Lalu ini antara sifat-sifat yang kenapa Abu Bakar pilih Zaid bin Thabit. Dan yang ketiga kata Abu Bakar, la nattahimuk. Kami sangat percaya kepada kamu wahai Zaid. Lalu seorang pemuda, seorang yang cerdik, seorang yang pada waktu itu seorang yang dipercayai. Dan yang keempat, dia adalah penulis wahyu daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima apakah dia? Kita sambung selepas ni. InsyaAllah. Jadi saudara-saudara sekalian, itu adalah 4 kelebihan yang diceritakan, diterangkan oleh Sayyidina Umar tentang kelebihan Zaid bin Thabit untuk memujuknya menjadi ketua pengumpulan Al-Quran. Jadi saudara-saudara sekalian, apa lagi yang kelima? Nak tahu? Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membicarakan topik berkaitan dengan anak muda yang cukup hebat di zaman Rasulullah, iaitu Zaid bin Thabit, dan kita sudah pun memasuki fasa pengumpulan Al-Quran, dan di mana Zaid bin Thabit telah dilantik oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga Sayyidina Abu Bakar sebagai ketua di dalam proses pengumpulan Al-Quran tersebut. Dan kita sebenarnya sudah pun berbincang beberapa sebab ataupun cara Sayyidina Umar memujuk Zaid bin Thabit. Jadi sebelum tu kita nak raikan dahulu Ustaz soalan berikut daripada sahabat kita, iaitu Puan Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, adakah semasa perang Tabuk Rasulullah SAW menyerahkan bendera Bani Malik bin An-Najjar kepada Imarah sebagai komandan perang Tabuk, tetapi mengambilnya semula dan menyerahkan kepada Zaid bin Thabit kerana lebih banyak menguasai bacaan Al-Quran, kerana Al-Quran harus didahulukan? Dan soalan yang keduanya, adakah Zaid bin Thabit juga sebagai penulis wahyu bagi Rasulullah SAW? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Andai. #biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, sebelum kita nak raikan nak jawab soalan Ustaz, Ustaz ada sambungan lagi Ustaz? Betul. Saya akan cuba ringkaskan. Panjang pula bercerita ni Ustaz. Tak apa Ustaz. Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina. Lalu kita kembali kepada soalan yang tadi menceritakan kenapa Zaid bin Thabit dipilih untuk pengumpulan Al-Quran. Satu keputusan yang luar biasa, satu firasat yang luar biasa juga daripada Umar bin Khattab tentang pengumpulan Al-Quran. Maka antara sebab yang kelima, tadi kita dah sebut 4 sebab. Kerana Zaid bin Thabit adalah satu, lalu kita sebenarnya menceritakan tentang Zaid bin Thabit. Sebab saya perasan ada yang bertanya kenapa Zaid bin Thabit. Sebab tadi di awal kita cerita tentang Zaid bin Harithah. Lalu Zaid bin Harithah tu hanya untuk soalan yang kedua sahaja tadi. Kemudian sebenarnya kita menceritakan tentang Zaid bin Thabit. Lalu Zaid bin Thabit dia sebenarnya antara orang yang ada dengan Nabi pada ardah akhirah tadi. Ardah akhirah adalah pertemuan Nabi dengan Jibril pada bulan Ramadan. Ardah maksudnya pertemuan. Akhirah maksudnya yang terakhir. Pertemuan Nabi dengan Jibril yang terakhir pada bulan Ramadan, pada waktu itu Zaid bin Thabit ada. Lalu dia mengetahui tentang ayat-ayat yang masih tetap dalam Al-Quran, kerana ada ayat yang mansuh Ustaz. Kalau contohnya orang yang belajar usul fiqh, dia boleh belajar tentang ayat-ayat yang dimansuhkan pada waktu itu tidak ada lagi dalam Al-Quran. Ada riwayat daripada Aisyah, ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Lalu antara sebab kenapa Sayyidina Abu Bakar pilih Zaid bin Thabit, kerana dia ada pada kali terakhir pada bulan Ramadan tahun 10 Hijrah tu, dia berada bersama dengan Nabi dalam peristiwa yang dipanggil Ardah Akhirah. Lalu Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lebih kurang 5 bulan lebih sebelum kewafatan Nabi SAW. Walaupun selepas daripada Ardah Akhirah tu ada lagi ayat-ayat yang turun, tetapi kebanyakan itu adalah ayat yang dikekalkan di dalam Al-Quran. Tak ada dah pemansuhan daripada ayat-ayat tersebut. Lalu sebab itu Sayyidina Abu Bakar pilih dia. Sebab dia memang tahu tentang semua Al-Quran daripada Nabi SAW. Lalu bila dia dapat tugasan ini, maka dia pun pada waktu itu mencari Al-Quran. Pada waktu itu dia cari, lalu dia dapat Al-Quran dalam bentuk tulisan pada pelepah kurma. Sahabat miskin, dia bukan macam ada buku ataupun dia ada gadget macam kita. Kita kalau contohnya kelas, kita ambil gambar je kan, ataupun buat video. Sahabat tulis atas pelepah. Ada yang sahabat tulis di atas batu. Ada yang sahabat tulis pada kulit-kulit binatang. Mereka tulis pada waktu itu Al-Quran bila mereka hadir dalam pengajian Nabi SAW. Lalu semua ayat-ayat itu dikumpulkan. Ada 2 ayat yang dia tak jumpa secara bertulis, tapi ayat tu dia hafal. Itulah ayat yang ada dalam suratul Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu. Dan yang kedua, ayat terakhir daripada surah At-Taubah, 2 yang terakhir, laqad ja'akum rasul. Ayat itu dijumpai hanya pada seorang sahabat sahaja secara bertulis, dan itulah sahabat yang bernama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Zaid bin Khaythamah, tak silap, Zaid bin Khaythamah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu saya minta maaf, nama sahabat itu Huzaimah bin Thabit. Lalu Huzaimah bin Thabit dia ada tulis 2 ayat ini yang pada waktu itu tak ada pada simpanan bertulis daripada sahabat yang lain. Tapi secara hafal ada. Zaid bin Thabit hafal.
tapi akhirnya dijumpa bertulis. Dan inilah akhirnya berlaku pengumpulan Al-Quran. Lalu pada waktu itu khalifah ambil semua tulisan-tulisan ini, dikumpulkan dan khalifah simpan. Ketika mana Saidina Abu Bakar wafat, pada waktu itu Umar bin Khattab ambil, disimpan dekat isteri Nabi, anak perempuan dia Hafsah binti Umar. Lalu Hafsah simpan. Sehinggalah ketika mana zaman Saidina Uthman bin Affan, Saidina Uthman bin Affan nampak perlunya untuk dikumpulkan secara bertulis pada waktu itu Al-Quran dan dipanggil sebagai Mushaful Imam. Maka Zaid bin Thabit dipanggil lagi sekali dengan lajnah dia, dengan beberapa orang yang diberikan kepercayaan, mereka tulis balik Al-Quran, dan selain daripada apa yang ditulis oleh Saidina Uthman bin Affan, Al-Quran yang lain dibakar. Sebab supaya ikut hanya satu rasam yang kita kenali sebagai rasam Uthman. Ini secara ringkas. Daripada sudut tahunnya ada perbincangan, siapakah yang ada dalam lajnah tersebut, ada perbincangan. Itu semua perbincangan yang panjang. Lalu ini jawapan kepada Tuan Faizal, kenapa Zaid bin Thabit dipilih. Antaranya 5 sebab tadi. Kemudian soalan daripada Kak Hana tadi ataupun Puan Hana berkenaan tentang bahawa Perang Tabuk. Lalu betul, pada Perang Tabuk, pada waktu itu nama kabilah tu kurang tepat. Nama kabilah Zaid bin Thabit kita dah sebut adalah Banu Najjar. Tak ada perkataan Malik. Lalu Banu Najjar. Lalu Banu Najjar pada waktu itu pemegang benderanya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Umarah bin Hazam. Di sini disebut Imarah, tapi kata para ulama sirah nama dia bidhammil ain, Umarah. Umarah bin Hazam. Mula-mula dia pegang bendera. Dia bukanlah komando. Kena faham pada waktu itu ada banyak kabilah-kabilah daripada kalangan para sahabat. Lalu setiap kabilah itu dia ada ketua dia, bendera-bendera kecil. Dan kemudian ada pemegang panji besar, ada Maimanah yang jaga sayap kanan, Maisarah jaga sayap kiri, Katibah dan sebagainya. Lalu dia ada banyak bendera, dia bukan satu. Lalu salah seorang pemegang bendera keluarga Zaid ataupun kabilah Zaid ni adalah Umarah. Lalu waktu Perang Tabuk, waktu itu Nabi ambil bendera daripada Umarah. Maka dia pun terkejut, Nabi dah bagi, Nabi ambil. Maka dia pun tanya, adakah hal balaghaka syai', adakah ada sesuatu khabar yang kamu tak suka tentang aku yang engkau terima wahai Rasulullah? Lalu Nabi kata tak. Akan tetapi Al-Quranu muqaddam, Al-Quran akan didahulukan, dan kerana Zaid lebih banyak tahu Al-Quran daripada kamu, walhal Perang Tabuk adalah pada tahun yang ke-9 ataupun 10 Hijrah. Peperangan Nabi yang terakhir, tahun yang ke-10 Hijrah. Waktu itu umur Zaid bin Thabit baru lebih kurang 21 ataupun 20 tahun. Lalu Nabi dah beri kepercayaan kepadanya kerana Al-Quran. Pengajaran dia adalah orang yang ada Al-Quran, Nabi sentiasa muliakan. Kita dah belajar sikap Nabi waktu ada syuhada Uhud. Siapa yang ada lebih banyak Al-Quran ditanam dahulu. Lalu sebenarnya daripada sini kita nampak kemuliaan orang yang ada Al-Quran. Zaman kita mungkin tak begitu. Orang yang ada Al-Quran mungkin pada waktu itu dipandang biasa. Tetapi yang lebih sedihnya Al-Fadhil Ustaz, kadang-kadang orang yang ada Al-Quran tu dianggap dirinya tak ada apa-apa. Itu yang lagi sedih. Itu yang lagi sedih. Sebenarnya orang yang ada Al-Quran dia dah ada banyak nikmat. Asbab kemuliaan. Walaupun orang tak muliakan, tapi tugasnya dia kena rasa bangga dengan apa yang dia ada. Dia kena rasa yakin dengan apa yang dia ada. Sebab itu kepada sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, walaupun nampak biasa, tapi sebenarnya itu kurniaan yang besar. Tak semua orang boleh hafal Al-Quran. Allah letakkan dada kita sebagai tempat penyimpanan Al-Quran. Lalu sebab itu Nabi ambil bendera itu, Nabi serahkan kepada Zaid bin Thabit nak tunjukkan kemuliaan Al-Quran. Bukan kerana Umarah tu tak layak, tapi kerana Zaid bin Thabit lebih banyak hafal Al-Quran. Allahuakbar. Jadi Ustaz, sebenarnya Ustaz, macam saya sendiri Ustaz, hafal hanya sedikit surah-surah lazim pun kita dah rasa patutnya merasakan bangga tersebut. Tapi besar. Sebenarnya Ustaz, itulah katakan kepada sahabat-sahabat yang ada anak-anak yang menghafal Quran, mereka ini adalah seorang yang mulia dan Nabi memuliakan mereka, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah rasa rendah diri, rasa lemah
dan juga rasa malu untuk menghafal Al-Quran, insya-Allah. Jadi Ustaz, saya nak tambah sikit boleh Ustaz, boleh, tentang kemuliaan Al-Quran. Saya Ustaz sebut tentang kemuliaan. Sebab saya tengok Ustaz dia dah nampak idea. Masya-Allah, Ustaz ni adalah sumber hikmah, masya-Allah. Lalu saya teringat sepotong riwayat Nabi SAW dalam hadis yang sahih bahawa Al-Quran akan datang ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Dia akan menjadi syafi', pemberi syafaat. Itu terjemah yang kita biasa. Tapi dalam konteks untuk kita faham, Al-Quran itu akan jadi peguam kita di hadapan Allah. Bayangkan waktu itu Allah tanya soalan yang kita tak boleh nak sembunyi apa-apa. Tapi orang yang jaga Al-Quran, dia beri masa dengan Al-Quran, Al-Quran tu jadi peguam dia. Lalu bila Allah nak tanya soalan, dia tak benarkan. Sebab dia peguam. Dan satu lagi riwayat daripada Bazar, orang yang mana jaga Al-Quran, dalam kubur pun Al-Quran akan jadi peguam dia. Mungkar dan Nakir, malaikat nak tanya soalan, tak boleh. Dia tak benarkan. Lalu kalau kita ada peguam yang bagus dekat mahkamah, orang yang rasa bersalah pun dia confident boleh menang. Itu orang yang salah. Apatah lagi kalaulah Al-Quran peguam kita, yang mana itu adalah kalamullah, lalu kena bangga dengan Al-Quran. Kalaulah ada anak kita yang ada dengan Al-Quran, bangga, kena bangga. Kadang-kala antara kesedihannya adalah orang yang ada Al-Quran, dia rasa dia tak ada apa-apa. Hanya kerana dia tak ada sebahagian kecil nikmat dunia, lalu dia rasa tak ada apa-apa. Ini dah lari tajuk dah Ustaz, bahaya ni. Kita masuk balik pada tajuk. Itu ada berkaitan dengan Zaid bin Thabit tentang perawi Al-Quran juga. Itu sebenarnya menjadi satu inspirasi kepada kita untuk terus membaca dan juga menghafal Al-Quran. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sebagai kesimpulannya Ustaz, saya nak menanyakan satu soalan Ustaz. Baik. Apakah nasihat Ustaz kepada anak-anak muda di luar sana agar mencontohi Zaid bin Thabit dan juga sifat-sifat yang ada padanya Ustaz? Silakan. Betul. Masya-Allah, soalan yang baik. Sebenarnya tak ada yang boleh mengubah manusia kecuali cerita. Story sells, kita biasa dengar kalau kita nampak orang berniaga pun dia akan bercerita, dia tak jual produk. Lalu untuk anak-anak muda, bahkan kalaulah kita ada anak-anak, yang menaikkan semangat untuk kita menjadi seperti orang yang hebat, para sahabat, adalah kita kena pelajari kisah mereka, story mereka, jalan hidup mereka. Sebab itu apa yang dibuat oleh pihak media Prima, satu benda yang sangat baik. Ada tajuk tentang sirah sahabat yang berbeza, kerana yang boleh mengubah manusia itu adalah cerita. Kalau kita pergi kursus pun beberapa hari untuk motivasi, yang dibuat adalah bercerita. Kerana sebab itu kalau kita nampak Al-Quran penuh dengan cerita. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yusuf yang disebut sebagai kisah yang terbaik, ahsanul qasas. Lalu sebenarnya anak-anak muda banyakkan membaca cerita. Kisah Nabi SAW, satu sirah yang luar biasa. Kemudian kisah para sahabat Nabi SAW, satu kisah yang luar biasa. Begitu juga cerita-cerita yang lain. Sebab itu ada pepatah Arab menyebut, orang yang pada waktu itu mengkaji dan mempelajari kisah perjalanan orang yang terdahulu, sebenarnya dia dah dapat satu umur yang ekstra, usia yang lebih berbanding dengan orang yang tak belajar. Kenapa? Sebab bila dia belajar kisah, dia dah dapat pengajaran. Dan yang keduanya, dia akan tinggalkan benda yang salah ataupun benda yang tak sepatutnya. Lalu itu nasihat saya, sebab hidup saya banyak berubah dengan cerita, kisah-kisah sirah dan sahabat. Moga-moga menjadi inspirasi, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi belajar dengan membaca cerita, insya-Allah akan memberikan inspirasi buat kita semua, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada penghujung rancangan. Sedikit bacaan doa, mudah-mudahan Allah SWT berkati pertemuan kita di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna qulubana wa nawasiyana wa jawarihana biyadik, lam tumallikna minha syai'a, fa idza fa'alta dhalika bina fakun anta waliyana wahdi
wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ya Allah, kami telah mendengar, mempelajari, bercerita, berkongsi tentang salah seorang orang yang dekat denganmu dan orang yang dekat dengan kekasihmu, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma ya Allah, jadikanlah cebisan ilmu beliau ada pada kami, kesungguhan semangat beliau ada pada kami, kecintaan beliau kepada baginda Nabi ada pada kami, dan jadikanlah anak-anak kami, remaja kami umpama Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma ya Allah, bahagiakanlah kehidupan kami, ampunilah dosa-dosa kami, permudahkanlah urusan setiap daripada kami yang sedang diuji. Kami pasti ini adalah waktu ujian, waktu yang sedikit sukar, maka Dikau tunjukkanlah jalan keluar daripada setiap kesulitan. Allahumma ya Allah, tenangkanlah hati-hati kami, dekatkanlah kami kepada agama-Mu ya Allah, kepadamu dan juga kepada kekasih-Mu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah remaja-remaja kami orang-orang yang hebat di dunia dan akhirat ya Allah. Jadikanlah remaja-remaja kami dekat dengan sirah dan juga kisah hidup junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sebahagian daripada sahabat-sahabat kami sedang diuji semenjak daripada Ramadan dan sebelum-sebelum ini lagi ya Allah. Allahumma ya Allah, bantulah mereka ya Allah, bantulah mereka ya Allah, di mana jua mereka berada, sama ada di Palestin, sama ada di Syria ataupun di mana jua di dalam dunia ini ya Allah. Bantulah mereka dengan bantuan-Mu yang segera. Allahumma ansurhum nasran azizan mu'azzara. Ya Allah, bantulah mereka ya Allah. Setiap yang berlaku adalah dengan kehendak-Mu. La haula wa la quwwata illa billah. Namun Dikau segerakanlah bantuan-Mu terhadap mereka. Allahumma ya Allah, jika ada yang sakit Dikau sembuhkan, jika ada yang mempunyai masalah Dikau selesaikan, jika ada yang gundah gulana Dikau tenangkan, jika ada yang mempunyai hajat Dikau kabul dan tunaikan ya arhamar rahimin, kerana khazanah-Mu sangat luas ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma ya Allah, kami meminta dengan kebaikan yang sedang meminta, dengan orang-orang yang suka, yang Dikau sukai dan redai, Dikau tunaikanlah hajat kami ya Allah, khususnya untuk sahabat kami da'i ya Allah. Jadikanlah beliau dianugerahkan cahaya mata yang salih dan salihah ya Allah, yang sempurna zahir dan batin ya Allah, yang dapat menjadi penyejuk mata buat beliau dan keluarga ya Allah, dan juga kepada semua yang mana akan mendapat cahaya mata ya Allah. Wa sallallahu wa sallama ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Terima kasih banyak dan juga Fadil perkongsian Ustaz. ilmu. Mohon dihalalkan segala ilmu berikan pada pagi ini. Minta maaf juga kepada sahabat-sahabat kalau ada tersilap bicara, terkasar bahasa. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz sekali lagi. Dan juga sidang betul sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Hakim dan juga ahli panel kita yang cukup hebat, iaitu Ustaz Ashraf Ayub. Kita membincangkan topik berkaitan dengan surah Az-Zukhruf daripada ayat 15 hingga ayat 21. Jadi saya dan Luqman mohon mengundur diri, terus patuhi SOP, sama-sama kita doakan saudara kita yang sedang berperang dan berjuang pada saat ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.